Kesihatan. Timbalan Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 dan telah menyentuh perkara-perkara berkaitan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerajaan komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan akan memastikan bahawa aspek perkhidmatan yang responsif dan efisien dilaksanakan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan telah membuat penelitian dan perancangan yang komprehensif sebelum memperakukan projek-projek RMK ke-12 kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Berdasarkan tempoh masa yang diberikan bagi sesi penggulungan ini, saya akan memberikan tumpuan kepada perkara-perkara utama yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang merangkumi satu, pembangunan fasiliti kesihatan, kedua, sumber manusia, ketiga, kesan vaksin COVID-19 ke atas remaja, keempat, pengesanan kontak rapat, kelima, kesihatan mental, dan ada cadangan tentang dana ataupun tabung kanser. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan cadangan Ketua Pembangkang Ahli Yang Berhormat Portson untuk meningkatkan prasarana perubatan, sukacita saya maklumkan bahawa di bawah rolling plan pertama RMK ke-12, Kementerian Kesihatan telah diperuntukkan belanja pembangunan sebanyak 4.36 bilion. Peruntukan ini adalah untuk melaksanakan sebanyak 394 projek pembangunan Kementerian Kesihatan, iaitu sebanyak 332 projek fizikal dan 60 projek bukan fizikal. Bagi projek fizikal, terdapat pembinaan sebanyak 13 hospital baru, 110 klinik baru, 159 projek naik taraf fasiliti Kementerian Kesihatan dan 50 projek dari lain-lain kategori, termasuk pejabat kesihatan daerah dan pembinaan kuartus bagi kaki tangan Kementerian Kesihatan. Sementara itu, di bawah rolling plan kedua RMK ke-12, Kementerian Kesihatan telah mengemukakan permohonan projek baru kepada EPU pada bulan Mac baru-baru ini. Permohonan ini melibatkan sebanyak 121 projek baru dengan keperluan kewangan sebanyak 4.67 bilion ringgit. Kini Kementerian Kesihatan sedang menunggu keputusan EPU. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menyambut baik akan cadangan projek baru dan projek naik taraf yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sewaktu perbahasan RMK ke-12. InsyaAllah cadangan-cadangan ini akan diperhalusi dan diberi pertimbangan sewajarnya oleh Kementerian Kesihatan sebelum dikemukakan kepada EPU. Sebahagian besar dari perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sewaktu perbahasan RMK ke-12 adalah berhubung pembangunan fasiliti kesihatan. Ingin saya nyatakan bahawa kerajaan akan meneruskan inisiatif bagi memastikan Malaysia mencapai akses sejagat kepada penjagaan kesihatan berkualiti dengan menambah baik infrastruktur asas sistem kesihatan negara khususnya di wilayah Sabah dan Sarawak. Untuk maklumat, dalam RMK ke-11, kerajaan telah memberi sejumlah peruntukan sebanyak 677.41 juta untuk Sabah dan 632.9 juta ringgit untuk Sarawak bagi mempertekadkan kemudahan kesihatan termasuk hospital di luar bandar. Menteri. Dalam tempoh, Menteri boleh? sebentar, tak habis lagi. Dalam tempoh pembangunan rolling plan pertama RMK ke-12 sahaja, kerajaan memperuntukkan sebanyak 422.49 juta untuk wilayah Sabah dan 820.77 juta untuk wilayah Sarawak. Jumlah ini dijangka meningkat sebaik belanjawan diputuskan untuk yang diluluskan
di bawah rolling plan kedua RMK ke-12. Siapa tadi? Boleh. Sepang. Okey. Terima kasih Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kepala Menteri. Saya hanya ingin bertanya dua persoalan saja. Pertamanya, tadi Yang Berhormat kata tentang kerajaan akan begitu peka terhadap pembinaan hospital dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, mungkin Yang Berhormat ada jawapannya lah, tapi Berhormat kalau tidak ada sekarang, Yang Berhormat boleh bagi jawapan tulis lah. Saya ada tanya tentang bilakah hospital Cyberjaya akan dibuka, satu. Keduanya Yang Berhormat, tentang Yang Berhormat kata kerajaan begitu peka terhadap penjagaan kesihatan. Saya tanyalah, apakah pendirian kerajaan sekarang, khususnya Kementerian Kesihatan, terhadap hari ini kita dengar kenyataan daripada Perdana Menteri mengatakan bahawa dia khawatir akan berlakunya apa dipanggil the spread ataupun merebaknya ataupun kembali semula masalah COVID ini apabila kerajaan Melaka membubarkan Tun. Jadi apa pendirian Kementerian Kesihatan? Adakah Kementerian Kesihatan bersetuju dengan tindakan untuk mengadakan pilihan raya kecil di Melaka ini yang mungkin boleh mengakibatkan satu gejala pandemik yang baru pula? Jadi macam mana? Apa pandangan Yang Berhormat? Sekian. Terima kasih Sepang. Sepang ni kuat betul, cepat betul dia. Saya baru mukadimah je. Cyberjaya ada di tengah-tengah nanti. Apapun dan juga kita sedang bercakap tentang fasiliti kesihatan. Kita bukan cakap tentang pilihan raya. Tapi Sepang kata tadi boleh nak secara bertulis pun boleh, secara jawab pun boleh. Saya ingat tak perlu jawab lagi sekarang. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, berhubung dengan cadangan Yang Berhormat sandakan bagi pembinaan sebuah hospital baru di Sandakan, Kementerian Kesihatan perlu meneliti cadangan ini berdasarkan keperluan perkhidmatan, akses kepada fasiliti kesihatan, ketersediaan tapak dan sumber manusia serta tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan. Pada masa ini, kawasan Sandakan telah pun mempunyai hospital Duchess of Kent yang masih boleh menampung keperluan perkhidmatan kesihatan semasa. Hospital ini mempunyai 400 buah katil dengan lingkungan kadar penggunaan katil BOR 70% hingga 75% dan dilengkapi dengan kekuatan 1,456 pegawai dan anggota kesihatan dari pelbagai skim perkhidmatan. Kementerian Kesihatan akan meneliti keperluan pembinaan blok tambahan baru tertakluk kepada ketersediaan tapak. Saya juga telah pergi ke Sabah dan telah melawat hospital ini. Ialah pada masa itu masa COVID pun telah berleluasa, jadi keadaannya agak berlainan. Tetapi inilah yang kita dapat lihat. Yang saya katakan pembinaan hospital ni kita akan menilai dari aspek ketersediaan tapak, keperluan, BOR dan akhir sekali dana yang kita perlukan. Berhormat Perdana Menteri, kelas sikit. Ada jawapan untuk Kanga tak? Daripada mana? Kanga. Kangak Ada sebut pasal hospital Padang Besar walaupun bukan kawasan saya tapi untuk boleh lah. Ada Kangak, sabar Jempol ada tak? Jempol. Kita Menteri, jempol ada jawapan tak? Kangak ada, Cyberjaya ada, Jempol? Jempol ada. Ada Okey. Sabar kan. Kita tengah cakap pasal Sandakan ni. Jadi insya-Allah Boleh cerah sikit, Gopeng. Perdana Menteri. Gopeng nak cakap pasal ni, pasal Sandakan. Bukan. Sebab Berkaitan ke? tak pembinaan projek baru. Ya ke? Yalah saya tengok macam mana. Tapi yang sebenarnya ini Sandakan ni. Terima kasih Yang Berhormat dan terima kasih kepada Yang Ketua. Saya faham memang di bawah Kementerian Kesihatan memang ada banyak projek pembangunan untuk fasiliti baru. Tetapi saya juga tahu bahawa blok kardiologi di Hospital Sedang telah akan siap dan masalah yang dihadapi adalah kekurangan kaki tangan untuk kendalikan blok kardiologi di Hospital Sedang dan ada ura-ura bahawa blok yang baru ini akan diswastakan keluar daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kalau tidak ada perancangan untuk kaki tangan yang mencukupi untuk kendalikan fasiliti baru, apa guna ada bangunan
hospital baru, kemudahan klinik baru dan sebagainya. Saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan blok kardiologi baru di Hospital Sedang. Sikit. Terima kasih Goping. Dia macam Tuan Yang Di-Pertua, dia macam kita capai negara maju tapi rakyat semua sakit. Jadi apa gunanya? Apa guna kalau ekonomi bagus semua tapi rakyat sakit? Itu maksudnya. Jadi sebab itulah jawapannya tu yang akan saya bagi nanti berkaitan juga dengan Cyberjaya tadi. Tapi biar saya habiskan usul-usul kita berkaitan dengan Sabah ni dulu. Tuan Di-Pertua menyentuh mengenai Hospital Kota Belud. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud, hospital ini adalah hospital tanpa pakar. Berkapasiti 172 katil. Kadar penggunaan katil BOR adalah hanya 35% sebelum pandemik COVID-19 dan kedatangan seharian di Jabatan Pesakit Luar seramai 250 hingga 300 pesakit sehari. Bagi memperluaskan kebolehcapaian perkhidmatan kepada penduduk setempat, konsep hospital kluster dengan menggabungkan beberapa hospital tanpa pakar berdekatan dengan hospital berpakar telah dilaksanakan. Sehubungan ini, Hospital Kota Belud diterajui oleh Hospital Queen Elizabeth untuk perkhidmatan pakar yang hadir secara berkala ke hospital ini. Sebagai makluman, Kementerian Kesihatan telah pun melaksanakan beberapa projek naik taraf di hospital ini seperti 1. Pembinaan bangunan unit kecemasan dan trauma pada tahun 2015, pembinaan stor hemodialisis unit yang baru pada 2017. Jadi konsep hospital cluster ni dah mula sejak 2014. Sebab kita tak mampu. Macam hari ni kalau COVID kita nak test semua orang. Kita tak mampu. Kerajaan tak mampu nak buat begitu. Sebab tu kita pilih kaedah yang terbaik umpama. Jadi kita tak ada pakar. Kita semua tahu pakar di Malaysia kekurangan sangat. Jadi apa yang dibuat ialah konsep kluster. Ini konsep jemaah ni. Konsep tolong menolong ni, ta'awun. Ini penting. Sebab tu kita lihat kalau saya sebut hospital banyak hospital yang digabungkan hospital kecil. Hari ini kita ada 42 hospital pakar kluster dengan 140 hospital di bawah. Jadi kluster pakar-pakar ini akan rotate mengikut jadual untuk pergi dari hospital ke hospital. Jadi ini akan membantu seolah-olah hospital tu ada pakar lah. Itu maknanya. Soalan tambahan daripada tuaran. Ya, kita tak dapat 100%, tapi daripada tak ada, biar ada. Itu bagus. Silakan. Soalan tambahan. Terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan tentang konsep hospital cluster. Kota Belud dengan Tuaran itu berdekatan. Di Tuaran juga terlibat dalam hal penghantaran pakar berkala ini. Adakah kerajaan bercadang untuk menggunakan klinik-klinik kesihatan yang juga menjadi supporting services kepada hospital-hospital ini? Contohnya di Tuaran kita mempunyai beberapa klinik kesihatan di mana ada juga pegawai perubatan di situ. Masalah di sini ialah kalau kita mahu, contohnya untuk membuat ujian-ujian makmal dan sebagainya, boleh. Malah sudah pun ada, tapi dari segi prasarananya. Dan ini bukan banyak sangat kos. Kami contoh yang berhormat. Klinik kesehatan Pekanbaru. Ini boleh membantu Kota Belud, daerah Kota Belud dan juga Tuaran. Tetapi yang berhormat lain kali pergi melawat lah. Tengok. Dokter yang merawat pesakit pun tidak ada, bukan dalam bilik. Boleh dilihat oleh seluruh orang. Orang lain pun dengar pun. Pada kemudahan begitu. Dan kalau kita bikin makmal yang tidak perlu besar, sedikit pun, boleh dibuat dan ini bukan mahal. Dengan lain perkataan, jika sekiranya kita gembelingkan ke semua klinik-klinik kesehatan yang lain, boleh mengurangkan kesesakan hospital-hospital seperti Hospital Kota Belud, Hospital Tuaran dan sebagainya. Berkenaan dengan pakar tadi itu, walaupun dia secara kluster, tapi kita mintalah, kita mohon supaya pakar itu walaupun berkala biar setiap hari adalah. Sebab jika tidak ada kesesakan di Hospital Queen Elizabeth 1, 2 itu memang sesak dan berhormat. Jadi terima kasih, Tuaran. Saya pun melihat juga Tuaran ni dia dalam di lead hospitalnya ialah Hospital Queen Elizabeth.
Di bawah tu dia Hospital Ranau, Kota Belud, Hospital Tuaran dan sebagainya. Kesesakan tu dah kita semua tahu dah. Tak payah cakap, di Parlimen Bagan Serai pun sesak juga. Satu bilik ada 3 doktor. Dan macam-macam. Banyak benda yang kita patut buat sekarang ni. Tapi kena bagi masa. Kita kena fikir, kita kena bawa dalam masyarakat, kita bincangkan dalam pembangunan. Bagaimana klinik-klinik yang dah lama kita ganti. Untuk pengetahuan Tuan Nadi Betua. Klinik Kesihatan Bagan Serai di Parlimen saya sendiri. Type 4 bertindak sebagai type 2. Satu hari sepatutnya dalam 200 orang. Tapi 450 orang. Dan klinik dia hampir-hampir sama dengan umur saya. Saya 60. Jadi 57, 58 tahun dah. Keadaan klinik yang berselerak. Jadi ini betul ditukar. Begitu juga yang kita dengar. Tuaran, saya setuju dengan Tuaran. Dan inilah keluhan bukan Tuaran, malah semua ahli parlimen. Kita nak cerita ni hari ni. Saya pun duduk di sana dulu. Jadi saya tengah fikir macam mana klinik klinik kesihatan di Bagan Serai. Bagaimana tentang hospital Pak Rimunta dan sebagainya. Jadi kita tahu. Sebab tu saya bagi tahu tadi, kerajaan ataupun KKM, Kementerian Kesihatan sangat berhati-hati untuk memilih dan sebagainya. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Menteri. Mengenai saranan Yang Berhormat Lahad Datu, agar hospital Lahad Datu ditambah dengan mesin respiratory dan mesin dialisis, sukacita dimaklumkan. Kementerian Kesihatan memperuntukkan 3.53 juta bagi memperoleh peralatan perubatan bagi tahun 2021 di Hospital Lahad Datu. Peralatan perubatan termasuklah peralatan yang diperlukan dalam menangani wabak COVID-19 di Hospital Lahad Datu. Antaranya adalah 4 unit mesin hemodialisis, 4 unit portable RO, 1 unit dialyzer reprocessor, mesin, 32 unit ventilator, peralatan makmal dan lain-lain. Kementerian Kesihatan sebentar ya. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha menambah baik keperluan peralatan di Hospital Lahad Datu dan memantau keperluan dalam penambahan atau penggantian peralatan ini dari masa ke semasa agar perkhidmatan di hospital ini tidak terjejas. Menteri. Tuan Di-Pertua, bagi saya sikit lagi. Kementerian Kesihatan amat prihatin dengan cadangan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Libaran mengenai usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti kesihatan. Yang Berhormat telah menyatakan keperluan sebuah klinik desa. Yang Berhormat telah pun sedia maklum pada masa ini, perkhidmatan kesihatan di Libaran disediakan oleh 3 buah klinik kesihatan dan 2 klinik desa. Kementerian Kesihatan telah pun mengambil inisiatif untuk membina klinik kesihatan bagi menggantikan klinik desa. Kerana kita punya polisi, kita buka klinik desa sekarang ni. Bagi perkhidmatan kesihatan primer yang lebih komprehensif. Termasuk perkhidmatan ibu dan anak. Sukacita dimaklumkan, projek pembinaan klinik kesihatan Sungai Manila, Sandakan, yang merupakan projek gantian klinik desa Sungai Manila, kini di peringkat reka bentuk dan akan ditender pada awal tahun 2022. Terima kasih Menteri. Silakan. Menteri, walaupun saya tak diberi peluang untuk berbahas mengenai RMK 12, ketika saya membahas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, saya telah memuji kementerian di atas langkah-langkah yang telah diambil terutamanya di Pulau Pinang untuk membantu perkhidmatan perubatan di sana dengan mendirikan hospital oleh pihak tentera yang mendirikan hospital, temporary hospital dengan izin. Pada masa yang sama, saya telah juga dengar ulasan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kekurangan di kawasan Yang Berhormat Menteri sendiri. Di tiap-tiap kawasan kita lihat bahawa ada kekurangan, terutamanya berkenaan dengan peralatan, perkara-perkara yang berkenaan dengan hospital. Maka bolehkah saya mencadangkan kalau dalam pembentangan bajet yang akan dibuat, pembentangan itu diperhalusi dan tidak ada sebarang pembaziran terutamanya yang berlaku baru-baru ini, di mana 38.5 juta dibelanja untuk mengubah suai rumah rasmi Perdana Menteri. Sekurangnya wang itu boleh digunakan untuk diagihkan di kawasan-kawasan tertentu, termasuk kawasan Yang Berhormat sendiri, untuk kita meningkat taraf hospital-hospital, klinik-klinik, kerana perkara itu adalah lebih penting berbanding dengan membelanjakan 38.5 juta rumah resmi Perdana Menteri yang tak dihuni pun. Yang Berhormat, itu apa pandangan Yang kepada Timbalan Menteri sedikit tentang Padang bajet Serai. Yang Berhormat. Soalan berkait rapat. Padang Serai ya kaitan hospital. Betul, saya benarkan, tapi oleh sebab masa kita pun Pak, sikit. ringkas. Saya tahu saya takkan habis semua banyak Ya ni. tahu. Semua akan beri jawapan bertulis. Sedikit. Tapi bila you all minta maaf. Bila kita
nak mencelah, tolong bagi ringkas lah supaya saya dapat cakap. Saya boleh Sedikit. extend. Padang Serai. Sekejap. Padang Serai. Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, saya boleh bagi 10-15 minit lebih. Okey, Oh, okey. Ya. Terima kasih. Sedikit saja ni sebab tadi bila saya tanya Menteri Keksa, dia kata Kementerian Kesihatan akan jawab soalan saya berkenaan isu medical cannabis. Kalau saya dapat pendirian Kementerian Kesihatan yang banyak akan membantu. Terima kasih Yang Berhormat. Padang Serai Terima sikit. kasih. Padang Serai. Menteri, Padang Serai sikit. Menteri, Padang Serai Muar. sikit berkaitan. Terima kasih Muar. Berkenaan dengan kanabis ni, kalau tak silap saya semalam KDN, Menteri KDN telah memberikan ulasan juga kan. Dan apa pun saya rasa tentang kebaikan yang banyak kita dibincang lah. Dalam dunia ni dah buat banyak bincang. Malah dalam perbahasan saya dengar hari tu tentang daripada Kuala Kedah menceritakan tentang kebaikan ketum. Kawan lama. Kebaikan ketum. Dia penyalahgunaan ni banyak. Kalau kita makan nasi banyak pun kita boleh mati. Oh. Itu penyalahgunaan. Jadi kalau kita salah guna ketum, kita memang habislah. Okay. Banyak benda kita kena Menteri, Padang Serai. Kena Wabi bersederhana. Serai Jadi sikit. saya Menteri. mengambil pendirian itu dan Menteri. Kementerian Menteri. Kesihatan akan meneliti perkara Menteri, ini. Padang Serai berkenaan untuk hospital. dibincangkan. Padang Serai, sekejap lah, sekejap. Menteri tengah jawab pasal HEM tu. Ya, marijuana. Ya. Sembarangam. Terima kasih. Kepala Menteri. Padang Serai. Padang Serai. Pasal dia dekat dengan Bagan Serai kan. Jadi, Jemput ke Perlis nanti ya, Malam Menteri. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri, kawan baik saya. RM20 million multi-story block would be built to increase the number of hospital beds, adding that the project was in the planning stage. Ini 2017. Sampai sekarang tidak ada apa-apa jawapan. Bolehkah Menteri kalau tak dapat jawapan, beri jawapan bertulis sebab ini adalah keperluan rakyat. Terima kasih Menteri, terima kasih Yang Dipertua. saya Padang Serai. Banyak orang macam Padang Serai juga. Jangan risau. Di Bagan Serai, Hospital Parit Bunta kelulusannya 2013. RMK ke-10. Rolling plan ke-3. Sampai hari ni tak nampak lagi. Hai, ni berbahas Jadi ke ini macam semua mana? sama. Jadi ini semua sama. Sebab tu kita tengok, kita bagi ikut keutamaan. Mana yang dulu, mana yang dah lama dan sebagainya. Saya setuju dengan Padang Serai. Tapi kita Wabi take Menteri. turn. Kita take turn. Sembarangam. Jadi betul. Sembarangam Wabi Yang Menteri. Berhormat, sekejap. Yang Berhormat Kalabakan telah membangkitkan mengenai keperluan untuk membina sebuah hospital baru di Kalabakan. Semua orang minta hospital baru. Semua orang minta klinik baru. Kementerian Kesihatan sedang mengkaji kesesuaian melaksanakan konsep hospital satellite di kawasan pedalaman. Selain ruangan untuk perkhidmatan pesakit luar, fasiliti hospital satellite bakal dilengkapi dengan kemudahan pesakit dalam dalaman seperti ward, dewan bedah dan bilik bersalin. Tuan Yang Dipertua, meskipun kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di wilayah Sarawak, terutamanya topografi yang sangat luas, namun kementerian tetap komited melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan rakyat Sarawak tidak terpinggir dalam menikmati kemudahan perkhidmatan. Pada masa ini, Sarawak mempunyai bilangan hospital Kementerian Kesihatan yang kedua tertinggi dalam Malaysia selepas Sabah dengan jumlah hospital sebanyak 23 buah dan jumlah katil sebanyak 4,146. Bilangan klinik kesihatan di Sarawak pula sebanyak 244 buah. Purata kadar penggunaan katil adalah 53.2%. Walau bagaimanapun Kementerian Kesihatan sedia maklum akan kesesakan yang di hospital-hospital utama seperti Hospital Umum Sarawak, Hospital Miri dan juga Hospital Sibu. Bagi menambah kebaikan perkhidmatan kesihatan di Sarawak, pembinaan fasiliti kesihatan baru dan menaik taraf fasiliti sedang sedia ada lebih tertumpu kepada kawasan atau fasiliti yang mempunyai beban kerja atau kadar penggunaan katil yang tinggi. Faktor lain yang turut diambil kira dalam perancangan sesebuah fasiliti kesihatan termasuklah kepadatan penduduk, akses kepada perkhidmatan di fasiliti ada, kesediaan tapak seperti yang saya sebut tadi yang sesuai dan sumber manusia. Jadi sebab tu saya tengok soalan-soalan daripada pencerahan ni semua dah ada dalam jawapan ini. Saya tahu masa tak ada dan semua akan diberikan secara bertulis. Dapat kita lihat perkara yang kita sebut ni. Timbalan Bagi Menteri. menjawab pertanyaan sebentar. Ya. Bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Samarahan di bawah rolling plan pertama RMK ke-12, sebanyak 36 projek telah diluluskan untuk negeri Sarawak. Projek-projek ini melibatkan pembinaan hospital, klinik baru, naik taraf, hospital siada, ada serta pembaikan dan penyelenggaraan kuartus-kuartus hospital. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 12 projek merupakan projek baru, manakala 24 projek lagi merupakan projek sambungan.
Sehingga kini satu projek telah disiapkan manakala 20 projek masih dalam fasa pembinaan dan 15 lagi projek dalam fasa pra-pelaksanaan. Antara projek-projek tersebut ialah Klinik Kesihatan Simpang Bukut Mukah telah dikeluarkan Simpang Bukut Mukah. Hospital Seri Aman dijangka siap pada bulan Disember 2021 dengan bilangan katil 108. Blok tambahan Hospital Miri dijangka siap pada Oktober 2023 dengan bilangan katil 328. Hospital Lawas dijangka siap pada Februari 2024 dengan bilangan katil 76 buah dan Hospital Petrajaya dijangka siap pada bulan Januari 2024 dengan bilangan katil sejumlah 300. Silakan. Okey, pendek je, Tuan Menteri. Saya tak minta hospital lah. Cuma nak minta naik taraf Pusat Kesihatan Daerah Simpang Renggam dan juga Klinik Kesihatan Pekan Renggam dan Klinik Kesihatan Bandar Layang-Layang. Harap dapat masuk rekod untuk dinaik taraf dan diselenggarakan. Kerana bila kita pergi buat lawatan tengok banyak kedaifahnya. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Terima kasih Simpang Renggam. Ya, itu akan diambil perhatian. Dan Menteri. insyaAllah kalau boleh saya pun cuba akan melawat juga satu hari nanti. Menteri. Saya soalan nak lagi, Menteri. Tuan Dipertua, Menteri. sebentar, Tuan Dipertua, Yang Berhormat Hulu Rajang Betul. telah menyarankan agar Hospital Kapit dan Klinik Kesihatan Kapit dinaik taraf. Hospital Kapit adalah hospital pakar minor berkapasiti 134 katil, mempunyai pakar residen dalam 4 bidang kepakaran. Pediatrik, anestesiologi, obstetrik dan ginekologi dan perubatan am. Ini adalah peningkatan daripada 3 bidang kepakaran residen pada tahun 2020. Jadi sudah ada peningkatan. Bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan kepakaran, Hospital Kapit juga merupakan sebahagian dari Hospital Kluster Sarawak Tengah yang mula dilaksanakan pada 2019. Melalui pelaksanaan inisiatif Hospital Kluster, Hospital Kapit menerima perkhidmatan kepakaran dari Hospital Sibu, iaitu Lead Hospital. Meliputi bidang kecemasan, oftalmologi, nefrologi, otolaryngologi, ortopedik, pembedahan neurosurgery, psikiatri dan pembedahan am. Hospital non-lead lain bagi kluster ini adalah Hospital Kanowit dan Hospital Darul. Selain itu, Tuan Dipertua, kerja-kerja menaik taraf ward keberkantungan tinggi, high dependency ward, kepada unit rawatan rapi dengan kapasiti 4 katil termasuk pembelian aset perubatan pun telah siap pada Ogos 2021. Buat masa sekarang, projek pembinaan bangunan baru bagi menaik taraf Jabatan Pengimajan dan Diagnostik sedang giat dilaksanakan. Projek naik taraf ini melibatkan 2 blok bangunan iaitu bangunan CT scan, merangkumi bilik pemeriksaan CT scan, bilik proses kawalan, ruang persediaan pemulihan, bilik persalinan, kaunter dan ruang menunggu, bilik pejabat radiologis, bilik seminar, bilik mesyuarat dan sebagainya dan bangunan mekanikal. Pak Speaker, sekarang ni isu Projek yang paling ini penting dalam bermula negara, pada isu 8 vaksin, April isu COVID, bukan isu 2021 dan dijangka siap pada 6 Nampak April sangat dia macam nak lari ni, 2023 Tuan Speaker. dengan kos Kena minta pembinaan arahkan projek sebanyak Jangan jawab benda ni lah. 7.1. Sepang, duduk Sepang. Sepang, duduk. Status fizikal projek ini adalah 13% mengikut jadual. Tuan Yang Dipertua, Menteri. silakan. Terima kasih Speaker. Ya. Saya tidak minta hospital yang baru, tapi saya minta dana yang baru. Dana ini saya telah bahas dalam bahasan saya Rancangan Malaysia ke-12. Saya telah mencadang supaya kerajaan membina ataupun membentuk satu dana kanser, Cancer National Fund demi kepentingan orang ramai, especially orang miskin yang tidak dapat rawatan yang cukup. Memandangkan COVID telah pandemik, kebanyakan daripada hospital-hospital di Klang Valley terpaksa tunda appointment mereka kepada 1 tahun. Ada beberapa patient yang appointment mereka telah tunda kepada 1 tahun daripada appointment awal. Oleh kerana itu saya minta dan Terima juga kasih Kelang. kos. Saya memahami hasrat di hati Kelang. Tapi Ini untuk membantu mereka-mereka yang ada kanser dengan dana ataupun tabungan. Kita nak buat tabung ke, nak buat apa ke supaya kita bantu. Jangan orang-orang yang kanser ni dah lah susah jatuh di timpa tangga. Jadi mungkin saya boleh sentuh ni sikit. Yang berhormat, kita kerajaan tidak pernah mengabaikan. Kita dari dulu lagi, Menteri, saya belum habis lagi. umpamanya Satu kita lagi. ada B40. Projek PKB 40. Di dalamnya ada slot untuk membantu menyelesaikan masalah pesakit-pesakit kanser. Tapi itu Membantu cukup. dari segi aspek kelengkapan ubat, apa alat yang diperlukan dan sebagainya. Ini dibuat dalam PKB 40 dan juga kita ada tabung bantuan perubatan
yang telah diwujudkan oleh kerajaan sejak 2005. Kita hari ini telah membantu rakyat sebanyak 488.5 juta dan bagi ringgit, dan bagi tahun 2021 31.5 juta telah diperuntukkan untuk bantuan ini. Sehingga kini tabung bantuan perubatan telah beri manfaat pada seramai 67,000 orang pesakit. Ini orang yang susah ni. Betul. Ini orang yang susah. Sebab apa? Bukan sembarang orang. Dia ada jabatan dia, jabatan sosial dia akan menilai. Nilai tengok gajinya, tengok hartanya dan sebagainya sebelum memberikan bantuan ini. Jadi maknanya YB kita bagi bantuan bersasar. Kita bagi bantuan kena pada tempat dia. Maknanya kita tak akan biar. Kerajaan, Kementerian Kesihatan tidak akan membiarkan sesiapa pun orang-orang susah yang ada kanser untuk mana. Kita akan bantu. Jadi ini yang kita buat. Tahniah Menteri, tahniah. Jempol tak jawab tadi. Dalam Terima kasih Menteri. Insentif melengkapkan rawatan kanser dalam Menteri. PKP 40 sebanyak 2.3 juta telah diperuntukkan untuk membantu mereka ini. Jadi hasrat cadangan YB Kelang itu sangat baik. Saya sangat setuju dan sudah ada, memang ada dalam jawapan saya sini. Dan kalau saya tak sempat dia akan diberikan. Jempol belum jawab lagi tadi. Tapi Hospital Menteri, tolong dengar saya 1 minit. Tolong dengar saya 1 minit. Hospital Jempol. Peka tu bagus, tapi tak cukup dan ini adalah stand alone fund. Daripada tak cukup, lebih baik ada. Lebih baik kita ada dulu. Dengar Lepas saya tu lah. kita tambah. Tolong Dana ni bukan datang dari Isu kerajaan. kedua berkait Dia adalah dengan tabungan. kekurangan Bukan saja onkologis. kerajaan. Ini adalah konsep kita semua orang. Semua orang pun patut Saya juga. terima Menteri, tolong dengar saya 1 minit saja. Terima kasih Menteri. Kedua, Jempol punya isu jawapan. onkologi. Hospital Jempol. Kita Saya tinggal sekarang lagi 4 hanya minit. ada Saya tinggal lagi 4 minit. 117 Jempol ada onkologis. nanti jawapan. Kita perlukan 183 onkologis. saya lagi. ingat saya dah boleh Menteri. Jawab je. Jangan banyak. Okey. Untuk jawapan dia, Tolong. tapi masih tak puas hati. Tuan Yang betul. Saya ada 4 minit, saya akan habiskan. Berhubung dengan cadangan naik taraf klinik kesihatan Samarahan seperti dibangkit oleh Yang Berhormat Kota Samarahan, Kementerian Kesihatan sedia maklum akan kadar kedatangan pesakit yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Bagi mengurangkan kesesakan di klinik ini, Kementerian Kesihatan mempunyai perancangan untuk membina klinik kesihatan baru bagi menggantikan klinik kesihatan Samarinda sedia ada. Kini Kementerian Kesihatan sedang mengenal pasti tapak yang sesuai. Okey? Kesediaan tapak yang sesuai untuk klinik kesihatan Samarinda baru ini. Dalam usaha untuk menambah baik perkhidmatan rawatan kanser di Sarawak, Kementerian Kesihatan mempunyai perancangan untuk menubuhkan sebuah pusat kanser di Samarahan. Kementerian Kesihatan bercadang untuk memindahkan perkhidmatan kepakaran rawatan kanser sedia ada di Hospital Umum Sarawak ke pusat kanser baru tersebut bagi menyediakan perkhidmatan rawatan kanser yang lebih komprehensif. Pada masa ini, cadangan ini di peringkat perancangan di mana Kementerian Kesihatan sedang mengkaji aspek pelaksanaan secara kerjasama awam dan swasta. Menteri, terima kasih. Samarahan ada tak ni? Terima kasih. Tak ada. Tapi Menteri, saya ingin Menteri bahawa Menteri. kerajaan juga Tolong. Maklum Yang Berhormat. akan kesukaran penduduk Long Lama untuk ke Hospital Miri atas faktor jarak. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baram. Disebabkan klinik kesihatan Long Lama telah mengalami kerosakan akibat kejadian mendapan tanah pada tahun 2020. Susulan itu, operasi klinik telah dipindahkan dan beroperasi sementara di Dewan Masyarakat Long Lama. Sejumlah 897,000 diperuntukkan untuk kerja-kerja pembaikan kecemasan dan telah siap pada Januari 2021. Namun, kementerian mendapati masih terdapat keretakan pada cerun di klinik ini. Kerja subsurface investigation dengan izin untuk kerja pembaikan cerun telah pun selesai. Kini pihak JKR di peringkat reka bentuk pembaikan cerun dan dijangka tender pada bulan Disember 2021. Tuan Yang di-Pertua, pada masa yang sama pihak EPU telah meluluskan pembinaan klinik kesihatan Long San di bawah rolling plan keempat RMK ke-11 tahun 2020 yang terletak lebih hampir dengan kawasan pedalaman di daerah Telang Usang. Susulan kelulusan ini, Kementerian Kesihatan telah memperolehi kelulusan tapak projek daripada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga telah memperluaskan skop projek untuk dimasukkan kemudahan X-ray, makmal, katil bersalin dan katil pemerhatian serta klinik penyakit berjangkit. Dengan adanya klinik kesihatan Long San yang baru ini, penduduk kawasan pendalaman akan lebih mudah untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang lebih komprehensif serta secara tidak langsung mengurangkan beban kerja di klinik kesihatan Long Lama. Terima kasih Menteri, terima kasih. Ya Baram.
Baram selalu Menteri, bercakap tentang perkara Menteri, ini, saya tahu. Menteri, Kementerian Kesihatan akan mengkaji keperluan membina hospital di Long Lama. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan sedang mengkaji kesesuaian Timbalan Menteri, melaksanakan konsep Buat saja. hospital satelit di kawasan pedalaman. Timbalan Menteri ruang Kesihatan. untuk perkhidmatan pesakit luar, fasiliti hospital satelit ini bakal dilengkapi dengan kemudahan pesakit dalam seperti ward, dewan bedah dan bersalin. Menteri, saya nak balik kepada isu kanser dan juga berkait dengan onkologis yang kita sedia ada. Pada masa kini, kita hanya adakan 117 onkologis dan Malaysia sebenarnya perlukan lebih 183. Apakah cadangan kerajaan untuk latihkan tenaga kerja yang sedia ada untuk memasuki bidang onkologi supaya kita dapat 183 lagi? Itu satu. Kedua, kerajaan telah membuat Menteri, dengar, tolong dengar. Berat. Oh, Kerajaan memang mengambil berat. Itu Kelang kena tengok betul-betul, YB. Kan? Mengambil berat sebab kita ada berbagai universiti yang menyediakan Yelah, kursus apakah untuk rancangan kerajaan pakar untuk onkologi melatih 183 lagi? dan Itu soalan dia. ataupun melalui parallel pathway dan juga mereka boleh buat pengajian di luar negara dan kita memberikan kita ada Institut Kanser pun. Jadi semua ni dibuat supaya kita menambahkan. Menteri, Kita saya tahu ingin onkologis, memberitahu Menteri, we don't have enough 2, 3, onkologis. 4 tahun yang Ini yang lalu kita nak buat. kerajaan telah membuat keputusan untuk membina satu hospital kanser di Kedah. Jadi kita, Apa dah jadi dengan rancangan itu? kita dalam perjangan yang saya akan cakap tadi untuk menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk membantu rakyat sekarang hari ini. Yang Amat. Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat, kalau saya tambah lagi 3 minit, boleh tak kita semua nak dengar tentang Soalan kesan-kesan COVID terhadap remaja tu? Saya rasa itu penting. boleh. Tuan Yang di-Pertua, saya akan mengambil masa 3 minit boleh? ni, Lepas tu boleh rumuskan. untuk melihat berkenaan walaupun pun Tuan Yang di-Pertua, saya just nyatakan, Ya. minta dengar ni semua yang berhormat. Ya. Kena dengan Hospital Kampar, Teluk Intan, Hospital Cyberjaya, Hospital Padang Besar, Hospital Parit yang ditanya, sorry ya. Dan keperluan-keperluan pakar ni semua ada yang berhormat yang telah bertanya akan diberikan jawapan secara bertulis, semuanya ada di sini. Ya. Yang berhormat semua tanya panjang-panjang, inilah kesan dia juga. Tuan Yang di-Pertua, Ya. terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan kegusaran Yang Berhormat Hulu Selangor yang bertanya ni mengenai kesan vaksin dan prosesnya kepada golongan remaja, hanya vaksin yang diluluskan oleh NPRA sahaja akan diberikan. Satu. Seperti ubat-ubatan lain, vaksin juga berkemungkinan mempunyai kesan sampingan yang dikenali sebagai Adverse Event Following Immunization, AEFI. Setakat ini beberapa kes AEFI yang dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara seperti bengkak, sakit kemerahan di tempat suntikan, penat, sakit kepala, sakit sendi. Saya sebut sini, tuan itu. Demam, loya, rasa tidak sihat. Sekiranya berlaku yang serius susulan daripada vaksin COVID-19, kerajaan pada 17 Mac telah mengumumkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin. Ini kalau serius, setakat ni tak ada. Dan kita ada satu yang minor, myocarditis tapi sudah selesai. Yang serius yang lain tidak ada. Yang AFI yang sikit-sikit yang ringan sangat tu memang ada tapi dia dengan sendirinya baik selepas 1 hari atau 2 hari. Seperti mana ahli yang berhormat yang sedia maklum, pemberian vaksin kepada remaja adalah secara sukarela dan ibu bapa bertanggungjawab dalam membuat pilihan terbaik selepas membaca dan memahami maklumat mengenai vaksin yang dibekalkan. Walau bagaimanapun kerajaan akan terus berusaha untuk memberikan penerangan berhubung faedah vaksin kepada ibu bapa dan remaja sebagai langkah untuk melindungi mereka dan anak-anak mereka daripada jangkitan virus. Saya bagi sikit lagi tuan itu. Ya. Selain daripada itu, kerajaan merancang memberi fokus kepada pemberian vaksin ketiga atau booster dose kepada kumpulan yang berisiko tinggi seperti frontliners, anggota barisan hadapan sakit yang kurang daya tahan badan, immunocompromised dengan izin, warga emas dengan komoditi dan individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan yang panjang, juga pusat jagaan panjang. Long term care facility dengan izin adalah dianggarkan seramai 7.15 juta individu dalam kumpulan tersebut dijangka terlibat dalam pemberian dos ketiga dan booster dos vaksin nanti. Sama ada keperluan vaksinasi secara tahunan perlu diberikan kepada penduduk Malaysia atau tidak akan dibincangkan kelak. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin juga
memberi sedikit maklumat, berita baik, iaitu remaja kita ni, anak-anak kita ni, semalam 1.9 juta orang telah menerima dos yang pertama, 12 hingga 17 tahun, iaitu 62.5%, dan ini telah menepasi target kita ataupun KPI kita. Target kita yang pertama ialah 60% dos pertama sekurang-kurangnya pada bulan 11. Tapi kita setelah 14 hari, iaitu kita bermula secara resmi pada 20.9, setelah 2 minggu kita telah mencapai 62.5%, satu pencapaian yang sangat memberansangkan. Dan juga sekali lagi Tuan Yang Dipertua, 343,000 ataupun 90.9% anak-anak kita yang berumur 16 tahun dan 344,000 ataupun 92.8% anak-anak kita yang umur 17 tahun, mereka anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan besar dan juga Form 6 semester 2 yang akan masuk ke sekolah telah melepasi 90% telah mendapat suntikan yang pertama. Ini adalah satu berita yang baik yang saya ingin sampaikan pada semua. Saya mengambil kesempatan Tuan Yang Dipertua untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam pemberian vaksin remaja khususnya ni, yang terlibatkan daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Pendidikan, daripada JAKIM, daripada bahagian pendidikan MARA, daripada sukarela, daripada agensi-agensi lain seperti ATM, PDRM, RELA dan semua agensi-agensi mereka yang tidak saya sebut hari ini. Saya berasa amat bangga dan mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah SWT memberkati anda semua. Semoga program PIK Remaja ini akan mencapai 80% kurang-kurangnya dos completed, dos kedua sebelum hujung tahun ini. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di